Bila bercerita tentang plasticine ini sebenarnya tuan-tuan, pastilah ada banyak sekali pandangan yang kita dengar di sana dan di sini. Ada yang okey, ada yang tak okey dan ada yang sangat-sangat mengarut. Dan video saya kali ini hendak respon satu pandangan yang bagi saya border antara tak okey dan juga sangat-sangat mengarut. Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Video ini telah dirakamkan pada 2 November 2023 jam 10.30 pagi dan saya hendak khususkan video ini kepada Abang Azhar Sulaiman. Di mana kalau anda masih ingat, baru-baru ini Azhar Sulaiman telah mengeluarkan satu pandangan yang agak viral berkenaan dengan pejuang kemerdekaan plasticine, di mana beliau mengatakan bahawa golongan pejuang kemerdekaan plasticine telah melakukan strategi yang salah, yang tak betul dan juga yang tersilap dan tidak mempunyai kebijaksanaan seperti mana panglima perang terdahulu, sehingga tindakan mereka pada kali ini merujuk kepada serangan mereka terhadap bumi Bintang Daud pada 7 Oktober lalu sebagai satu tindakan yang boleh menyebabkan ribuan manusia yang tidak berdosa kehilangan nyawa. Di sini tuan-tuan sekalian, saya ingin respon berkenaan kenyataan tersebut, tetapi bukanlah untuk merendahkan intelek beliau, tidak sama sekali, tetapi sekadar untuk membetulkan perkara yang mungkin Abang Azhar ini terlepas pandang. Pertamanya, Abang Azhar, serangan 7 Oktober itu sebenarnya bukanlah satu perkara yang dilakukan tanpa perancangan teliti serta dilakukan atas dasar apa orang kata marah dan juga dendam semata-mata. Saya rasa saya tidak perlulah untuk menceritakan kepada Abang Azhar berkenaan dengan sejarah perjuangan plasticine ini, sebab Abang Azhar pun dalam siri perbalahan dengan Shahnaz Ahmad memberitahu yang Abang Azhar dah lebih arif berkenaan dengan sejarah plasticine ini sendiri. Saya tak perlu cerita tentang perjanjian Balfour, saya tak perlu cerita tentang Nakba 1948 yang menyaksikan 1 juta rakyat plasticine diusir dan juga mati begitu saja akibat kekejaman rejim Bintang Daud, rejim mayonis. Saya tak perlu cerita tentang perjanjian Camp David 1967 selepas Perang 6 Hari yang menyaksikan penduduk-penduduk plasticine semakin lama semakin diusir daripada tanah mereka sendiri oleh penempatan haram Bintang Daud. Dan saya tak perlu sentuh tentang banyak sekali rentetan serangan-serangan yang dilakukan oleh pihak Bintang Daud terhadap penduduk Gaza walaupun tanpa sebarang provokasi. Sebab apa tahu? Sebab sekarang ini kita nak tengok benda ini dari segi geopolitik setempat dekat Semenanjung, dekat orang kata apa, Teluk Arab sana sebenarnya. Kalau Abang Azhar tahu, sekarang ini dekat dunia Arab, masing-masing tengah berebut-rebut hendak bernormalisasikan hubungan mereka dengan Bintang Daud, seperti UAE, Jordan dan yang paling penting sekali, yang paling besar sekali, Arab Saudi. Mereka semua inilah yang tengah cuba hendak menormalisasikan hubungan dengan Bintang Daud pada ketika ini. Dan sekiranya kalau Arab Saudi sebagai sebuah negara yang paling berpengaruh dekat Timur Tengah menormalisasikan hubungan mereka dengan Bintang Daud, maka saudara-saudara kita dekat plasticine akan tinggal berseorangan di sana tanpa sebarang bantuan daripada jiran-jiran terdekat mereka. Jadi kerana itu, antara lain, pejuang-pejuang kemerdekaan plasticine ini mengadakan serangan mengejut pada 7 Oktober hari itu, serangan yang tidak ada sesiapa pun jangka, apatah lagi oleh pihak Bintang Daud itu sendiri. Mereka tak menyangka pejuang-pejuang kemerdekaan itu boleh melakukan serangan yang boleh katakan sangat-sangat efisien sehingga mereka sendiri tak sedar benda itu datang pada mereka. Dan serangan tersebut dah pastilah akan menyebabkan tindak balas daripada pihak Bintang Daud. Bayangkan, sebelum ini dia orang tak pernah kena serang ke, pihak pejuang kemerdekaan tak pernah serang dan sebagainya, tetap Bintang Daud datang menyerang Gaza, menyerang plasticine, membunuh orang yang tak berdosa, menghancurkan penempatan, membom hospital, membom masjid dan macam-macam lagi. Apatah lagi jika mereka diserang. Jadi tindak balas dari pihak Bintang Daud ini memang telah dijangkakan sebenarnya. Tetapi yang tidak dijangkakan ialah reaksi antarabangsa terhadap tindak balas Bintang Daud tersebut. Sebelum ini, Bintang Daud ni Abang Azhar, kalau mereka buat kerja gila, Barat dan juga di mana-mana sahaja kebanyakannya akan sokong mereka.
Suara negara-negara Islam ni macam Malaysia ke apa-apa ke, kecil je bagi mereka, tak peduli pun. Tetapi kali ini kita dapati dekat dunia barat sendiri, dekat Amerika Syarikat, dekat UK dan banyak lagi tempat, masing-masing telah menunjukkan protes jalanan yang besar, sangat-sangat besar, unprecedented terhadap tindakan keganasan terbaru oleh rejim Bintang Daud ini, sehingga memberikan tekanan kepada kerajaan masing-masing. Dan tindakan pejuang kemerdekaan ini juga yang menyerang hendak secara asasnya Bintang Daud ini, dan menyebabkan Bintang Daud bertindak balas, mengakibatkan negara-negara Arab banyak yang sama ada tidak jadi untuk normalisasi hubungan mereka dengan Bintang Daud, ataupun macam Arab Saudi menangguhkan perbincangan sebab dia orang tahu kalau dia orang ini normalisasikan juga hubungan dengan Bintang Daud pada ketika konflik ini, mereka akan dikecam oleh dunia Islam seluruhnya. Dan banyak juga negara-negara Arab yang mula untuk berfikiran membatalkan normalisasi hubungan mereka dengan Bintang Daud. Jadi tindakan pejuang-pejuang kemerdekaan yang menyerang Bintang Daud ketika ini lebihnya untuk menghalang daripada mereka ini terpetang-kating keseorangan selepas ini. Tindakan mereka telah berjaya menghalang usaha untuk normalisasi hubungan antara negara-negara Arab dengan Bintang Daud, secara tidak langsung menggagalkan agenda pihak-pihak tertentu untuk memastikan Bintang Daud semakin diiktiraf dekat rantau tersebut. Dan dalam masa yang sama juga, Abang Azhar kena kaji tau strategi pejuang kemerdekaan Palestin ini. Mereka hanya bertindak menculik sahaja rakyat Bintang Daud untuk dijadikan tebusan bagi menukarkan dengan para pejuang-pejuang Palestin, orang-orang Palestin, pimpinan Palestin yang telah ditangkap dan ditahan di penjara-penjara Bintang Daud. Kiranya macam tukar tebusan dengan tawanan perang, macam itulah lebih kurang. Tetapi masalahnya pimpinan Bintang Daud seperti Natang Yahoo itu, dia tak nak tukar. Apa yang dia buat seperti mana dekat Kibbutz, dia telah mengarahkan tentera Bintang Daud untuk bom sahaja tempat-tempat di mana diyakini pejuang-pejuang kemerdekaan Palestin menyimpan ataupun menangkap ataupun menculik orang-orang Bintang Daud. Tak kiralah kalau ada rakyat Bintang Daud yang terkorban sekalipun, mereka kata itu cuma casualty of war. Mereka tak peduli pun rakyat mereka sendiri. Mereka bom, mereka bedil dan sebagainya. Lepas tu dekat media, mereka akan buat muka sedih, kata, oh inilah pejuang kemerdekaan Palestin telah mencederakan kanak-kanak dan wanita. Padahal itu adalah hasil daripada bom mereka sendiri. Dan benda ini orang tahu, orang dah dedahkan. Kita ada social media, dan semakin lama sokongan terhadap Bintang Daud makin pudar dan orang makin menyampah dengan Bintang Daud. Jadi sebenarnya serangan daripada pejuang kemerdekaan Palestin pada kali ini adalah satu tindakan yang bijak sebenarnya. Ya, kalau ikutkan memang ribuan rakyat yang tidak berusaha akan menjadi bangsa. Tetapi inilah harga yang perlu dibayar untuk sebuah kebebasan. Perjuangan itu perlukan harga yang perlu dibayar demi sebuah kejayaan. Jadi kepada Abang Azhar, saya mencadangkan agar abang mengkaji balik semula betul-betul tentang perjuangan Palestin ini sebelum abang mengeluarkan apa-apa saja kenyataan. Abang ini selebriti, takut nanti kata-kata abang diyakini dan diimani oleh sesetengah pihak yang mungkin mengidolasi abang. Jangan risau, saya tidak akan merendahkan intelek abang. Saya faham abang seorang yang sangat-sangat bijak, tetapi dalam hal ini adalah lebih baik sebelum abang mengeluarkan kenyataan, tanyalah pada mereka yang ahlinya. Okey?